Assalamualaikum, bertemu semula. Kali ini kita akan tengok bentuk kata kerja lampau dalam bahasa Arab al-fi'lul madhi apabila pelaku adalah orang ketiga tapi dalam struktur pelaku perbuatan penyambut. Maksudnya kita letakkan pelaku dahulu, kemudian baru kita letakkan kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Baik, bagi sesiapa yang dah ikuti video saya sebelum ni, kita telah tengok keadaan apabila strukturnya adalah perbuatan pelaku penyambut. Maknanya kita letakkan perbuatan dahulu, kemudian kita letakkan pelaku dan penyambut. Jadi contoh yang telah digunakan, kita gunakan sebelum ni khatama Sulaimanu Al-Quran. Sekarang kita ubah sedikit, kita gunakan hafiza Sufyanu ayat al-kursi. Hafiza dalam bahasa Melayu jadi hafal, Sufyan lah, ayat al-kursi, ayat kursi. Jadi Sufyan telah hafal ayat kursi, hafiza Sufyanu ayat al-kursi. Kalau orang perempuan yang buat, contohnya Khadijah, maka ayat sebelum ni yang kita pelajari, kita gunakan khatamat Fatimatu Al-Quran. Fatimah telah khatam Al-Quran. Di sini kita gunakan hafal apa? Hafal ayat Al-Kursi. Jadi hafizat Khadijatu ayat Al-Kursi. Khadijah telah hafal ayat kursi. Untuk pelaku perbuatan penyambut, sekarang kita nak tengok boleh tak ubah daripada perbuatan pelaku penyambut. Dalam bahasa Arab boleh juga berubah. Kita letak pelaku dahulu, kemudian letakkan perbuatan apabila yang pelaku itu adalah orang ketiga. Jadi katakanlah kita nak buat ayat tadi juga, Sufyan telah hafal ayat kursi. Jadi Sufyan terletak dahulu. Kemudian hafal tadi kita dah ingat, maknanya dalam bahasa Arab adalah hafizah, dan benda yang dihafal adalah ayat al-kursi. Jadi Sufyanu hafiza ayat al-kursi. Ada apa-apa perubahan tak terhadap bentuk kata kerja? Jawapannya tak ada perubahan, sebab tadi hafiza, sekarang hafiza juga. Baik, seterusnya kita lihat jika pelaku adalah perempuan. Kita guna ayat tadi juga, Khadijah telah hafal ayat kursi. Cuma sekarang kita nak atur ayat dalam bahasa Arabnya, kita nak letak pelaku dahulu. Jadi mana Khadijah dahulu. Baik, Khadijah hafal hafizah, dah jadi hafizah sebab pelakunya adalah perempuan, iaitu Khadijah. Apa yang Khadijah hafal? Hafal ayat kursi. Jadi hafizat ni ada tak berubah daripada keadaannya apabila struktur merupakan perbuatan pelaku penyambut? Jawapannya tidak ada perubahan, kerana kita dah tengok sebelum ni, sini hafizat iaitu perbuatan dahulu, sekarang hafizat juga ketika perbuatan diletakkan selepas daripada pelaku. Baik, seterusnya kita nak lihat kepada keadaan apabila ada dua orang
pelaku sama ada lelaki atau perempuan. Kita tengok yang lelaki dahulu. Kita pun dah tengok dah sebelum ni bahawa untuk seorang, kita ingatkan kembali macam mana. Untuk seorang, kalau kata Sufyan seorang sahaja, bentuknya adalah Sufyanu hafidha ayat al-kursi. Sekarang kita nak tambah Sufyan dan Umar yang hafal ayat kursi. Macam mana jadinya? Sufyan dan Umar sekarang sudah berlaku perubahan, kerana untuk satu hafizah, untuk dua orang hafizah, ada tambahan alif di hujung. Jadi hasilnya Sufyan wa Umar hafizah ayat al-kursi. Kita bergerak kepada perempuan pula. Yang seorang sebelum ni kita dah tengok Khadijah telah hafal ayat kursi, dan kita dah tahu dia punya bentuk kata kerja ni adalah hafizat. Khadijah tu hafizat ayat al-kursi. Baik, sekarang yang hafal ayat kursi tu Khadijah dan Maryam. Macam mana jadinya? Kita lihat di sini. Khadijah wa Maryamu hafizata ayat al-kursi. Jadi yang untuk seorang ni hafizat ada ta yang berbaris mati. Selepas daripada ta tu tambah alif. Jadi bila tambah alif ni, ta tak boleh lah mati dah. Kalau tidak, macam mana nak baca? Jadi hafizata Khadijah wa Maryam hafizata ayat al-kursi. Kalau kita nak ingat balik contoh yang kita khatam Al-Quran, jadi macam mana kita nak kata kalau Khadijah dan Maryam yang khatam Quran, maka Khadijah wa Maryam, kalau satu hafizat, kalau dua macam ni jadi maknanya kalau khatam jadi satu khataman, bila dua macam ni khatamata. Jadi kalau kita kata Khadijah dan Maryam telah khatam Al-Quran, Khadijah wa Maryam khatamata Al-Quran. Sekarang kita pindah pula kepada pelaku perbuatan yang ramai, maksudnya dua ke atas. Lelaki dua ke atas, kemudian perempuan dua ke atas. Kita dah tengok sebelum ni untuk satu. Jadi satu tu penting untuk kita jadi macam tunjang kita. Kita kena ingat bentuk satu tu, baru kita fikirkan macam mana bentuk yang dua orang pelaku, tiga orang pelaku. Jadi yang tadi kita ingat, kita punya anchor ni, Sufyan hafizah ayat al-kursi. Sufyan telah hafal ayat kursi. Jadi untuk pelaku yang ramai pula, contohnya kita nak kata murid-murid lelaki telah hafal ayat kursi. Jadi murid-murid lelaki dalam bahasa Arab, murid-murid lelaki adalah at-talami. Talami. Mereka ni hafal ayat kursi. Jadi ayat kursi lah. Sekarang apakah bentuk perbuatan? Maksudnya kata kerja yang menunjukkan perbuatan tu. Kalau seorang tadi hafizah, bila lelaki ramai dah jadi hafizu. Hafizu ni yang pentingnya adalah waw ni, alif ni ditulis sebagai sistem penulisan sahaja, sebab dari segi bunyi tak ada bunyi apa-apa. Jadi kita tak baca hafizwa, tak ada. Dia ada hafizu sahaja. Jadi alif tu dari segi sistem penulisannya, dari segi percakapan setakat bunyi hafizu. Jadi kalau itu yang untuk lelaki, bagaimana pula untuk perempuan? Tengok sini.
untuk perempuan pula. Kita kena ingat tunjang kita dulu. Keadaan apabila berlaku seorang sahaja. Jadi kalau seorang saja, Khadijatu hafizat, ada ta yang mati. Hafizat ayatul kursi. Kita nak kata anak-anak perempuan itu telah hafal ayat kursi. Jadi anak perempuan apa dia? Al-banat. Anak-anak perempuan itu, jadi al-banat. Apa yang mereka hafal? Mereka hafal ayat kursi. Jadi bentuk kata kerja sekarang ni macam mana? Kita kena kata hafizna, bukan lagi hafizat. Jadi ada nun yang berbaris fathah. Jadi kalau satu Khadijatu hafizat ayat al-kursi, jika pelaku ramai, jadi contohnya al-banatu hafizna ayat al-kursi. Al-banat ni satu, kalau katalah kita nak letak tiga nama, boleh juga. Khadijatu wa Azzatu wa Salwa hafizna ayat al-kursi. Samalah. Kesimpulannya, apabila susunan pelaku perbuatan digunakan, kalau ada penyambut tak apalah, itu bahagian penyambut. Yang penting bahagian pelaku dan perbuatan. Kita letak pelaku kemudian perbuatan, struktur tu digunakan dalam ayat. Apa yang kita nak kena buat? Nombor satu, kita kena ingat dulu bentuk-bentuk dia. Jadi apa bentuk dia? Ada 6 bentuk. Hafizah, hafizah, hafizu, hafizat, hafizata, hafizna. Baik. Bagaimana kalau kita pakai kataan lain? Contohnya khatama. Sama juga. Khatama, khatama, tambah alif. Khatamu. Kemudian khatamat, khatamata, khatamna. Kalau kataan lain, contohnya yang kita dah pelajari sebelum ni, ta'allama, iaitu mempelajari atau belajar. Jadi ketika kosong, ta'allama. Untuk dua, ta'allama, tambah alif sahaja di hujung. Kemudian ta'allamu, tambah waw dan alif. Alif sebagai benda yang kita tambah dalam penulisan tapi tak ada kesan masa bercakap. Kemudian bahagian macam ni, ta'allama, kita tambah ta di hujung, jadi ta'allamat. Kalau dua orang perempuan pula yang belajar, jadi tambah ta alif di hujung, ta'allamata. Kalau ramai perempuan yang belajar, di hujungnya kena ada nun yang berbaris fathah. Sebelum tu kita matikan. Jadi ta'allama, jadi ta'allamna, ta'allamna. Itulah cara kita nak ingat benda ni. Walaupun mungkin rumit sikit, tapi memang kita kena ingat. Kalau kita tak bercakap pun, apabila kita nak baca ayat Quran, kita nak baca hadis, kita nak baca buku-buku Arab, jadi dia akan datang bentuk-bentuk ni. Jadi sekali lagi ingat, susunan apabila dalam keadaan pelaku kemudian perbuatan, bentuk-bentuknya ada 6. Ini kita bercakap mengenai pelaku orang ketiga. Sebab kalau orang pertama dan kedua, lain ceritanya. Untuk pelaku orang ketiga, ada 6 bentuk yang kita kena ingat. Hafizah, hafizah, hafizu, hafizat, hafizata, hafizna. Dan bukan setakat ingat bentuk-bentuk. Ingat bentuk-bentuk saja tak cukup. Kita kena ingat bila setiap satu daripada bentuk-bentuk ini digunakan. Apabila kita dah mahir benda tu, barulah kita senang bila kita berhadapan dengan teks Arab. Kita pun tak confuse. Lebih baik lagi apabila kita nak guna. Contohnya kalau kita nak menulis ataupun kita nak bercakap, kita kena bercakap
Macam ni lah. Wallahu a'lam.